Hasim ini sudah lama berada di Sabah, pergi sebelum itu tetapi kembali semula ke Kuala Lumpur dan pergi ketika sudah dibubarkan DUN, dan banyak cerita yang telah pun dibawakan oleh Hasim sendiri. Kini Hasim berada di SMK Lasal ini. Apa yang boleh dibawakan perkembangan terkini terlebih dahulu, Hasim? Baiklah, terima kasih Najib dan Ehsan di WTC. Apa yang boleh saya bawakan sebelum itu, ini berita yang baru kita terima, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPM mengesahkan peratusan keluar mengundi bagi PRN Sabah setakat jam 1 petang adalah sebanyak 48%. Ini dan bila tadi kita bercerita di laman web kita di prnastroawani.com, ada memaparkan detik-detik, ada lagi 2 jam lebih itu. So mungkin rakyat-rakyat Sabah yang mengikuti kita di kaca TV sekarang ini, di media sosial dan sebagainya, perlu mengambil peluang ini jika anda belum lagi menunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Dan kalau boleh saya bawakan, saya dari Sulaman Sabah, dari Sulaman Tuaran, pergi ke Tanjung Aru ini untuk melihat, mencari seperti Najib dan Ehsan katakan tadi, color story selain calon-calon yang bertanding, yang membuang undi pada hari ini. Sebelum itu, sebelum saya untuk membawa lanjut mengenai kemeriahan proses pengundian di salah satu pusat mengundi di SMK Lasal Tanjung Aru ini, kita dengarkan sikit bagaimana proses pengundian yang dibawakan oleh rakan kita, Radhi Muslim, di Kinabatangan. Terima kasih rakan tugas di studio. Hari ini saya bersiaran daripada dataran Kinabatangan, dan pagi tadi saya menjaga salah satu pusat daerah mengundi bagi DUN Lamak, iaitu SMK Bukit Garam. Di DUN Lamak ini terdapat seramai 8.159 orang pengundi dan seramai 4.233 orang adalah lelaki, manakala perempuan seramai 3.926 orang. DUN Lamak ini juga terdapat 6 daerah mengundi, iaitu di Buang Sayang di SK Buang Sayang, Bukit Garam pula di SMK Bukit Garam, manakala di Lamak SK Sangau, Balat SK Balat, Kota Kinabatangan SK Kota Kinabatangan, dan di Usaha Jaya pula SMK Bukit Garam 2. Dan sebagai makluman juga, DUN Lamak ini terdapat 5 penjuru yang sedang bersaing berebut kerusi DUN Lamak ini, yaitu Junior Elias Keruak Abdullah daripada Bebas, Muhammad Ismail Ayub Warisan, Sairin Abdul Rahman daripada PPRS, Datuk Seri Bo Mukhtaradin Barisan Nasional, Razman Maya daripada PCS. Untuk makluman juga, sekitar jam 7.30 pagi tadi pintu pagar SMK Bukit Garam telah dibuka, dan apa yang saya lihat, ramai pengundi telah hadir untuk membuang undi mereka dan memilih individu yang layak memimpin mereka di kawasan Lamak ini. Dan untuk makluman juga, sebaik mereka tiba, para pengundi itu tiba, mereka akan diperiksa suhu badan mereka. Mana-mana individu yang suhu badan tinggi akan direhatkan sebentar dan akan diperiksa semula. Apabila mereka melepasi kaunter pemeriksaan suhu badan itu, mereka akan pergi ke kaunter pemeriksaan semakan saluran. Sekiranya tidak mengetahui saluran mereka, dan selepas itu barulah mereka akan dibawa dan masuk mengundi ke Dewan Mengundi untuk membuang undi. Dan sebagai makluman juga, Datuk Seri Bo Mukhtaradin telah tiba di SMK Bukit Garam ini untuk membuang undi pada jam 11.05 pagi tadi. Rasanya itu sahaja laporan yang dapat saya bawakan daripada DUN Lamak. Kembali kepada rakan setugas ke studio. Ya, Najib dan Ehsan, itu daripada Kinabatangan DUN Lamak. Dan saya sebenarnya di SMK Lasal ini melihat kepada DUN N22 DUN Tanjung Aru, yang mana untuk pengetahuan semua terdapat 14,941 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab bukan sahaja di pusat daerah pusat mengundi di SMK ini, dan ada berapa lagi pusat mengundi yang lain. Dan pastinya kalau kita melihat di DUN Tanjung Aru ini menyaksikan pertembungan 8 penjuru pada PRN kali ini, yang mana terdapat Parti Gagasan Rakyat Sabah, USNO, Warisan, Parti Cinta Sabah, Parti Liberal Demokratik, LDP, Barisan Nasional, Parti Bersatu Sabah sendiri, dan satu calon bebas. Ehsan dan Najib.
Dan juga Asim, kita tahu sejak daripada pagi tadi selepas pintu pusat pengundian dibuka kira pukul 7.30 pagi dan pastinya banyak pergerakan, Asim dan juga rakan wartawan lain pergi ke sana dan juga ke sini untuk melihat bagaimana proses pengundian itu berlaku. Tetapi untuk nanti mungkin ditutup pada pukul 5.30 petang nanti, sebenarnya apa tumpuan kita dan bagaimana fokus untuk kita melihat kepada ini mungkin proses dan juga nilaian kepada berita-berita utama dan juga tempat-tempat utama yang akan kita buat liputan secara khususnya nanti, Asim. Baiklah Ihsan, tengah hari ini saya akan berada di sini sekitar sehingga jam 3.30 macam tu. Pukul 4 saya akan terus ke Wisma Persekutuan di mana di sana saya ada pengumpulan pusat penjumlahan undi yang mana kita akan terus berlintas langsung bermula pukul 5 nanti dan rakan tugas kita juga Hasimi Muhammad, Syahrizal Kamul Arifin dan Nazri Kahar juga ada di beberapa lokasi seperti di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah yang juga Presiden Warisan. Selain daripada itu mengikut rapat Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan juga daripada Parti Bersatu itu sendiri. Dan Ihsan, dalam kita melihat kepada colour story itu juga, selain daripada saya memberitahu tadi mengenai apa fokus kita dalam pada waktu-waktu ini, ingin juga saya bawakan mengenai situasi PRN Sabah ini cukup berbeza apabila dia berlaku pada masa pandemik COVID-19. Apa yang dilihat bila saya pergi turun ke Tuaran tadi di Kampung Serusup di pusat mengundi SK Sekolah Kebangsaan Serusup itu sendiri, saya lihat beberapa awal pagi lagi kalau kita lihat warga emas mendominasi proses pengundian di sana bagi Dun Sulaman itu di pusat mengundi SK Serusup dan dapat juga kita lihat bagaimana anak-anak muda turun menunaikan tanggungjawab tersebut. Dan kalau boleh juga sedikit saya bawakan mengenai, sebab saya ada tanyakan beberapa pengundi yang boleh kita katakan muda dan pertengahan umur ini, bagaimana mereka melihat kaedah atau pengundian PRN Sabah ini dalam norma yang baru ini. Kita dengarkan sedikit sedutan ini. Ini kali kedua. Maksudnya tidaklah jauh beza dengan yang sebelum ni kan, yang 2 tahun lepas. Cuma yang kali ni dia lagi macam kita ikut SOP dengan penjarakan jarak semua. So, tidak berapa memberi masalah lain lah. Semuanya semua mudah saja. Nampak dari segi petugas maupun orang yang datang untuk mengundi semua menjaga SOP masing-masing. Memang kita sudah dimulakan dengan sudah biasa dengan new normal. Memang kita ada bawa sedia mask, yang sebelum ni kita memang pakai mask. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Saya rasa baguslah untuk memastikan kesihatan, keselamatan kami di sini untuk pengundi-pengundi di sini supaya tidak apa-apa yang berlaku. Ya, Ihsan dan Najib. Hasim, bagaimana untuk kita melihat, kerana sebelum ini kalau kita berlintas langsung dengan Hasim sahaja ataupun rakan tugas yang lain, cuaca itu daripada mendung terus bertukar kepada hujan. Tapi pada hari pengundian ini bagaimana kalau boleh disifatkan? Kerana Hasim pergi ke satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya, kalau boleh disifatkan cuaca pada hari ini adakah sesuai untuk orang ramai keluar mengundi pada sebelah petang ini untuk meningkatkan peratusan itu? Ya, Najib, sudah pasti sejak awal pagi tadi hingga sekarang keadaan cuaca sangat baik, cerah secerah-cerahnya, tiada pun kepulan awan yang meliputi hingga menyebabkan mendung itu. Dan jika sebelum ini, jika dalam tempoh beberapa hari saya berada di Sabah ini, setiap kali petang akan hujan, manakala cuaca itu juga tidak menentu. Seperti juga pada pengundian awal itu, pada sebelah pagi hujan, berhenti sebentar dan petang kembali lagi hujan. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita melihat cuaca sangat baik dan ini memberi peluang kepada para pengundi di Sabah ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka mengundi bagi menentukan kerajaan mana yang akan dibentuk pada malam ini. Okey Hasim, sebelum kita berpisah, Hasim dan juga rakan tugas yang lain sempat makan tengah hari ke ataupun belum lagi? Macam mana ni?
Najib dan Ehsan belum lagi. Saya rasa selepas ini kita akan tapau saja akan ni makanan dan saya akan terus bergerak ke Wisma Persekutuan untuk terus mengikuti rapat penjumlahan undi yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Ya, terima kasih Hasim kerana membawakan perkembangan tersebut.